kerana kita panjangkan usia untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit keberkatan, dan keberkatan inilah yang akan menyebarkan kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun da'awatin mustajabatin la syakki fihinna, da'watun mazlum wa da'watun musafir wa da'watul walidi ala walidi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang apabila dipanjatkan kepada Allah, la syakki fihinna, maksudnya pasti Allah Subhanahu wa taala tidak syak, Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa orang ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap hari manusia akan berdoa kepada Allah. Orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, sebagai Ilah, disebutkan Allahus Samad, Allah ini tempat bergantung, maka dia akan meletakkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ad-doa mukhul ibadah. Doa ini otak ataupun tunjang kepada ibadah. Dan apabila kita berdoa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia menunjukkan yang disebutkan sebagai tanda manusia ini berharap kepada Allah, dan tanda manusia ini mempunyai sifat kelemahan. Mungkin ada perkara yang kita boleh lakukan sendiri, dan kadang-kadang kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya, adakah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bilakah waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doa kita? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa, ada 3 golongan. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Tuan-tuan, bila mana kita dizalimi oleh seseorang, maka saat dan ketika itu di antara waktu makbulnya doa kita, panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa ketika mana orang sedang bermusafir. Kita bermusafir balik kampung, berapa jam? 5 jam. Berapa jam? 45 minit naik flight. Soal jauh, soal dekat nombor 2. Tapi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bila mana kita bermusafir, saat dan ketika itu merupakan waktu dan detik Allah Subhanahu wa taala akan apa? Da'watin mustajabatin, doa yang dimakbulkan, dipanjatkan, pasti Allah akan mustajabkan. Jadi kita ambil peluang dan ruang ini, tuan-tuan. Bila mana kita dizalimi, kita panjatkan doa hidayah kepada Allah SWT, orang yang menzalimi kita. Bila mana kita bermusafir, ni esok lusa musim diskusi sekolah, balik kampung, session kerja, pergi kerja, daripada Shah Alam pergi ke Nilai, musafir tak usah musafir. Kita dalam perjalanan mencari rezeki, daripada Shah Alam ke Nilai lebih kurang 45 minit 1 jam. Ni dalam kereta tu apa yang kita buat? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan? Daripada sekecil-kecil permintaan hingga sebesar-besar permintaan. Wa da'watun walidi ala walidihi. Yang ketiga ialah doa seorang bapa kepada anaknya. Doa seorang bapa kepada anaknya di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala mustajabkan. Jadi ini bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sayangkan isteri kita, sayangkan anak-anak kita, sayangkan keluarga kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa seorang bapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la syakki fihinna, tidak syak lagi
akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah pada malam ini, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan oleh Tuan Aziz untuk membincangkan tentang satu topik yang baru berkenaan tasawur Islam. Mungkin menggunakan beberapa rujukan, di antaranya kitab almarhum Dr. Harundin, Islam dan Manusia dan Kehidupan. Mungkin menggunakan kitab Usul Ashrin karangan Imam Hasanul Banna, Islam dan Kehidupan karangan Dr. Yusuf Khardawi, ataupun Islam, Fikrah dan Harakah. Mudah-mudahan dengan pemahaman tasawur Islam yang sebenar, meletakkan diri kita sebagai umat Islam yang memahami tanggungjawab dan peranan kita sebagai individu Muslim. Apa yang disebut tasawur? Tasawur bermaksud gambaran ataupun tanggapan akal atau pemikiran seseorang terhadap sesuatu perkara. Jadi perkataan tasawur ini berdasarkan dari kalimah bahasa Arab sawwara, gambar, suar, gambar, yang bermaksud satu tanggapan terhadap rupa sesuatu yang dapat dikhayalkan, yang kita dapat bayangkan. Kita bayangkan bagaimana suatu perkara, kita dapat bayangkan. Yang cuba memberi gambaran terhadap sesuatu. Yang ketiga, memberi gambaran yang sebenar terhadap sesuatu. Jadi apakah pandangan tasawur Islam terhadap insan manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Apakah pahaman tasawur pemikiran kita terhadap Islam itu sendiri? Kenapa mutaakhir hari ini ramai yang mendeklar Islam? Bagaimana golongan radikal, golongan radikal, golongan yang ekstremis mendakwa dialah Islam yang sebenar. Apakah ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam Islam? Ada golongan yang bermudah-mudah dengan Islam yang disebutkan sebagai golongan riddaisme. Disebut kami juga Islam, pemahaman kami mudah, yang disebut sesuai dengan maqasid syariah. Ada juga yang menyamakan agama antara agama yang disebut golongan pluralisme. Mereka juga menyatakan Islam yang disebutkan sebagai Islam rahmat untuk semua. Jadi pemahaman Islam yang sebenar daripada manhaj yang sebenar yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya para sahabat dan para ulama, tasawuf Islam yang manakah yang perlu kita hayati? Kita ini melihat bagaimana berpecahnya umat Islam. Kenapa? Mereka lah yang menyatakan mereka itu Islam yang sebenar. Ada yang fokusnya terhadap ibadah saja. Islam dia kata cukuplah sekadar beribadah kepada Allah, pergi masjid, surau sebagainya. Ada yang dikata Islam, kami fokuskan diri kami untuk berzikir kepada Allah, berzikir 24 jam sebagainya. Ada yang dikatakan Islam tugas dia untuk apa? Untuk berjihad, mengangkat pedang, menembak dan sebagainya. Ini fahaman-fahaman dan tafsiran-tafsiran yang ditafsir oleh manusia. Dan lebih malang, ada yang mengambil penafsiran Islam daripada orang bukan Islam sendiri, yang mereka rekakan fahaman dan juga pandangan mereka terhadap Islam, yang mengambil pandangan, yang mengambil pendapat daripada orang bukan Islam, dan itulah yang kita pegang. Karena itulah umat Islam hari ini tidak dapat disatukan dengan satu wadah dan juga wahdah yang sebenar, yang satu. Karena terlampau banyak perpecahan, terlampau banyak cabang-cabang yang mereka yakini itulah gambar Islam yang sebenar. Karena itulah kita nak refresh balik bagaimana tasawur pemahaman kita terhadap insan, tasawur pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Yang pertama, kita akan tengok dulu bahawa hakikat kejadian manusia, insan itu sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surah Tin. Allah sebut, aku jadikan manusia ini merupakan sebaik-baik penciptaan. Dan kita kena faham bahawa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua unsur.
Tidak ada unsur jasmani kita, fizikal kita, dan ada satu lagi unsur yang disebutkan sebagai unsur rohani. Unsur jasmani, Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan beberapa kalimah yang menggambarkan asal usul kejadian manusia. Di antaranya ada 8 Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Wa ja'alna min kulli syai' wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kami jadikan segala sesuatu daripada air. Salsalin min tin wa laqad khalaqna min hamadin masnun wa laqad khalaqnal insana min salsalin kal fakhar wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamadin masnun. Daripada debu tanah yang panas, daripada tanah liat turab, daripada tin tanah liat yang sebati, minat tini lazib, daripada tanah yang keras, min salsalin kal fakhar di dalam surah Ar-Rahman. Minal ar, fa idza sawaitahu, daripada beberapa bentuk. Jadi daripada 8 kalimah yang menggambarkan asal usul manusia jasmani ini daripada bumi, tanah liat, tanah yang keras sifat dia, tanah yang berbatu sifatnya, daripada air yang berbagai bentuk dan rupa. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu aduwwul laka, musuh kamu, wa li zawjika, dan juga isteri kamu. Ini ketika mana Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga. Janganlah kamu keluar daripada syurga daripada apa? Helah daripada syaitan. Inna lak alla tajua fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya telah dikurniakan kepada kamu pelbagai nikmat yang kamu tidak akan lapar. Alla tajua, tidak akan lapar, wa la ta'ra, dan kamu tidak akan bertelanjang. Wa innaka la tatma'u fiha wa la tadha, dan sesungguhnya kamu tidak akan dahaga dan juga kamu tidak akan merasa panas. Daripada pemahaman kita bahawa yang pertama, unsur kejadian jasmani manusia ini daripada turab, unsur bumi. Dan daripada ayat ini, pemahaman kita terbahagi, unsur jasmani ini terbahagi pada 3. Yang Allah SWT sebut kepada Nabi Adam. Yang pertama, apa tadi? Alla tajua wa la ta'ra, pakaian dan perhiasan. Tajua, manusia ini memerlukan makanan dan juga minuman. Wala ta'ra, manusia ini memerlukan pakaian dan perhiasan. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha, kamu tidak akan merasa panas apabila berada dalam syurga. Dan apabila manusia berada di muka bumi, manusia memerlukan keamanan dan juga kediaman. Kita perlu memahami bahawa hakikat kejadian yang Allah ciptakan kepada kita manusia, unsur jasmani yang pertama, 3 unsur pokok ini perlu ada pada manusia. Manusia memerlukan apa? Manusia memerlukan makanan dan juga minuman untuk survival kehidupan dia. Manusia memerlukan kediaman dan keamanan rumah. Dan manusia memerlukan perhiasan dan juga pakaian untuk menjaga maruah diri dan sebagainya. Persoalan, tetapi apabila manusia tidak memahami min aina jinna, daripada mana kita datang,
Walimaza ji'na, dan mengapa kita diciptakan? Wa ilal aina masir, dan kemana kita akan pulang? Maka manusia ini akan digelapkan dengan perhiasan dunia ini, akan dipengaruhi oleh unsur jasmani ini. Kita tak tahu asal usul kita, min aina ji'na, dari mana kita datang. Hakikat yang perlu kita gambarkan, tasawur pertama, manusia ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walimaza ji'na, dan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita dekat muka bumi ini? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi khalifah, untuk mentadbir alam dan sebagainya. Wa ilal aina masir, dan kemana manusia akan pergi. Ini tasawur, gambaran pertama insan yang perlu insan faham. Dari mana kita datang, kenapa kita datang, dan kemana kita akan pergi. Dan lipatan sejarah membuktikan bagaimana manusia ini yang disebutkan manusia kebendaan, manusia materialisme dan sebagainya. Kenapa? Unsur jasmani ini, unsur bumi ini telah menguasai diri mereka. Yang disebutkan manusia kebendaan, makanan dan minuman ini telah menguasai diri mereka. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah kamu dekat muka bumi ini, tapi jangan kamu melampau-lampau. Hakikat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, manusia memerlukan makanan dan minuman. Tapi bila mana unsur jasmani menguasai diri mereka, maka saat dan ketika itu manusia sanggup melakukan apa saja untuk survival diri dia, makan, minum dan sebagainya, sehingga melampau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di Malaysia sisa makanan yang dibuang setiap hari berapa banyak agak-agak? 1 tan. 1 tan 1,000 kilo. Berapa banyak tuan-tuan? Tak banyak, 150 tan metrik setiap hari dibuang di Malaysia. Sifat manusia yang ghulu, melampau, sehingga mana menjadikan makanan dan minuman ini sebagai fokus kehidupan. Maka manusia ini disebutkan manusia kebendaan, yang sanggup mencari rezeki siang dan malam, sehingga mengabaikan unsur kedua, iaitu jasmani, sehingga melalaikan tanggungjawab dan peranan dia sebagai hamba Allah. Kenapa dia turunkan dekat muka bumi ini? Yang dia sangkakan dia perlu hidup dekat muka bumi ini, mencari rezeki yang banyak, sehingga mana melupakan kemana dia akan pulang. Wa ilal aina masir, kemana dia akan pulang? Dia akan kenyangkan perut dan juga kehidupan. Yang kedua, unsur kedua, pakaian, perhiasan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta dan juga anak isteri kamu, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan kepada kita terhadap dunia ini. Manusia memerlukan perhiasan, tetapi manusia yang melampaui batas kehidupan manusia hakikat yang sebenar, dia berlebih-lebih dalam soal perhiasan diri dia. Kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ada orang gila buat apa? Ada orang gila buat rumah. Rumah harga 300,000, renovate harga 600,000. Sebab apa? Nak nampak cantik, nak nampak mewah dan sebagainya. Inilah kebanggaan yang dirasa hebat. Ada orang gila dengan motor, ada orang gila dengan kereta, ada orang gila dengan perhiasan. Kenapa? Dia memandang perhiasan ini, unsur jasmani ini akan meningkatkan mileage. Orang akan puji dia, orang akan puji dia, orang akan sanjung dia dan sebagainya. Mereka telah dikuasai oleh unsur bumi ini, unsur jasmani ini. Kenapa? Mereka salah memandang tasawuf, pemahaman mereka terhadap insan. Yang ketiga,
Manusia memerlukan kediaman untuk kita tinggal, berlindung. Manusia memerlukan keamanan. Tetapi di patah sejarah membuktikan bagaimana kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa tunhinunal jibala buyuta. Mereka ini menarah bukit, membuat bukit ini sebagai rumah-rumah mereka. Hebat mereka ini, menarah bukit. Kediaman mereka cukup hebat, tetapi mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana Fir'aun, laknatullah, yang cukup kaya, cukup hebat, tetapi Allah Subhanahu wa taala letakkan dia dalam kemurkaan Allah. Orang yang dihanyutkan dengan perhiasan, pakaian dan sebagainya, Qarun, dikuasai dengan kebendaan. Mereka-mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh nabi-nabi terdahulu untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tidak dapat menafikan unsur tiga ini seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Manusia ini memerlukan pakaian dan minuman, manusia memerlukan perhiasan dan pakaian, manusia memerlukan keamanan dan sebagainya. Dalam surah Quraisy kita tengok, liila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Quraisy bentuk apa? Amanahum min khauf, aman daripada ketakutan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekenyangan dalam diri mereka. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang Quraisy ini aman daripada ketakutan? At'amahum, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekenyangan kepada mereka. Kita tengok ayat sebelum surah Quraisy. Surah apa tuan-tuan? Sebelum surah Quraisy. Sebelum surah Quraisy, surah Al-Fil. Kenapa Al-Fil? Gabung kait di antara surah Fil dan surah Quraisy. Surah Fil menggambarkan bagaimana tentera bergajah pimpinan Abrahah yang cuba menghancurkan Kaabah. Tetapi mereka ini telah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan burung ababil. Selepas itu, bangsa Quraisy ini, bangsa-bangsa lain selain bangsa Quraisy, mereka seolah-olah mendapat satu kefahaman bahawa Kaabah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitullah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, Abrahah datang bertemu Abdul Muttalib, negotiate dan minta Abdul Muttalib, bagilah laluan kami nak hancurkan Kaabah. Abdul Muttalib berikan tawaran 100 ekor unta. Tapi Abrahah enggan menerima 100 ekor unta tersebut. Apa kata Abdul Muttalib? Kaabah ini, unta ni aku punya. Kalau kamu tak nak, aku bawa balik. Dan Kaabah ada tuan dia punya. Siapa tuan dia? Allah. Allah akan jaga Kaabah. Selepas peristiwa gagalnya delegasi ataupun misi Abrahah untuk menawan menghancurkan Kaabah dengan datangnya burung ababil, maka kefahaman bangsa Arab bahawa bangsa Quraisy ini bangsa yang Allah SWT jaga. Allah SWT awasi dia. Dan bila mana mereka ini berdagang di Syam, ketika musim sejuk, rihlata syita'i was-sayf, berdagang pada musim panas dan juga musim sejuk tanpa sekatan. Lalu tak berani nak sekat mereka. Sebab apa? Mereka takut bala Allah dikenakan kepada mereka seperti mana apa yang telah berlaku kepada Abrahah. Pemahaman mereka. Lantaran itu mereka rasa selamat pergi berdagang waktu panas, pergi berdagang musim sejuk dan sebagainya. Kenapa? Tak ada orang berani nak sekat, tak ada orang berani nak menghalang perniagaan mereka. Maka mereka dapat berdagang. Hasil perdagangan tersebut, mereka menjadi bangsa yang mulia dan kaya. Tapi Allah tuntut kepada mereka, daripada keamanan, kekayaan ini, falyabudu rabb hadzal bait.
maka tunduklah kepada Tuhan yang menciptakan Baitullah ini. Tapi apa yang berlaku pada bangsa Arab jahiliah? Mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Unsur jasmani inilah, unsur kebendaan ini adalah menguasai mereka. Jadi kefahaman yang pertama, tuan-tuan, tasawur, pemikiran yang pertama kita jelas bahawa hakikat Allah SWT menjadikan insan, manusia ini daripada unsur bumi, dan kita memerlukan makanan, kediaman, perhiasan. Soalnya kita perlu menjadi tuan kepada semua ini, bukan mereka menjadikan kita tuan kepada, bukan kita yang menjadi hamba kepada mereka. Kita perlu menguruskan harta, bukan harta ini yang menguruskan kita. Sebab itu sebahagian ulama sebut apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah maj'alid dunya fi yadi wala taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia dalam tapak tanganku. Wala taj'alid dunya fi qalbi. Tapi yang kau jadikan dunia ini sedikit pun dalam hati. Allahu Akbar. Ini perkara yang susah untuk kita buat. Bagaimana kebergantungan kita kepada Allah total, sehingga mana kita tawakal satu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang kedua, unsur langit ataupun unsur rohani. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqamu lahu sajidin. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, maka ketika itu aku tutupkan kepadanya roh daripada ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadaku. Ini merupakan ayat menegaskan bahawa adanya unsur Rabbani, unsur rohani yang ada pada manusia. Fitrah beragama. Maksud fitrah, sifat semula jadi yang ada pada sesuatu kejadian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud fitrah beragama, naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan ini fitrah dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab sirah, pada bab yang pertama, bagaimana Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri sebut dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum, masyarakat Arab jahiliah mengakui Allah itu ada. Mereka akui Allah itu ada, tetapi mereka tetap mengamalkan agama nenek moyang mereka. Kenapa? Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri sebut mereka enggan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bimbang bila mana mereka menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu amalan mereka sebelum ini, amalan jual beli sihir riba, dihapuskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Amalan penginayaan kepada hamba-hamba, Islam mengangkat sistem keadilan. Amalan menginayai wanita, Islam mengangkat darjat wanita. Amalan perkahwinan yang porak-poranda, Islam menyusun kehidupan manusia. Amalan jual beli yang gharar, yang zalim, Islam menyusun sistem jual beli yang adil dan juga saksama. Masyarakat Arab jahiliah bimbang periuk nasib mereka akan berkurangan bila mana mereka menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka sanggup mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ini mereka sendiri menggelarkan Nabi sebagai Al-Amin, orang yang paling mulia dan sebagainya. Bagaimana menggambarkan fitrah kejadian manusia memerlukan Tuhan. Ketika mana manusia terumbang-ambing di tengah lautan, Allah gambarkan, wa idza massakumud durru fil bahri dalla an tad'una illa iyyah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah yang kamu seru kecuali Dia, iaitu Allah. Manusia apabila terumbang-ambing di lautan, kita dicampakkan di lautan dengan sepohon kayu, dan di sana orang yang hidup dia fitrahnya kepada bertuhan, dia meyakini pasti ada harapan yang
ada satu unsur yang akan menyelamatkan dia. Itulah fitrah manusia beragama. Perbezaan orang yang beragama dan tidak beragama. Yang pertama, sentiasa reda dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sifat dia fitrahnya beragama, dia sentiasa reda dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza orang yang tak ada agama, merasa keluh kelesah, kecewa, putus asa dan akhirnya melakukan kemudaratan kepada diri sendiri. Kita tak sebut tidak beragama, tapi hari ini kita lihat bagaimana manusia ini tidak memahami konsep beragama. Dia tidak meyakini Allah tempat pengaduan dia. Lantas dia berputus asa dalam kehidupan, lantas mengambil tindakan memudaratkan diri. Sedangkan bagi orang yang ada gambaran bahawa adanya Allah, Tuhan ini, maka diletakkan Allah ini sebagai tempat bergantung. Kita sebut di awal tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hebatnya orang yang beragama, fitrah ini diikatkan dengan akidah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khabbab, salah seorang sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arud. Khabbab ini merupakan salah seorang hamba yang dibeli oleh Ummu Khail, yang dibeli oleh Ummu Ammar. Khabbab bin Al-Arud ini, tuan-tuan, nak cerita tentang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala selepas dia beragama dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Al-Arud ini apabila dia memeluk agama Islam, seorang hamba yang dibeli oleh Ummu Ammar, di antara 6 orang yang pertama memeluk agama Allah. Apabila Khabbab ini dibeli oleh Ummu Ammar, kepakaran Khabbab ialah menempa besi. Jadi masyhur di Mekah ketika itu, orang yang paling handal menempa besi ialah Khabbab bin Al-Arud. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, dan Khabbab menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dikesadi oleh Ummu Ammar, bagaimana hamba dia ni, Khabbab bin Al-Arud, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu saudara kepada Ummu Ammar daripada bangsa Khuza'ah pergi ke kedai Khabbab, lantas memukul Khabbab bin Al-Arud. Pukul, tuan. Dia pukul dengan besi, dia pukul dengan tempur-tempur kayu-kayu, besi-besi yang ada di kedai tersebut, sehingga luka tubuh Khabbab. Datang pula Ummu Ammar, tuan dia. Apa yang dia buat? Ummu Ammar ketika itu, tuan, ketika mana lahar ataupun bara api yang digunakan untuk menempa besi tersebut, Ummu Ammar ambil tempur besi tersebut, dituangkan di atas kepala Khabbab bin Al-Arud. Ketika itu, tuan-tuan, berasak pengsan Khabbab bin Al-Arud ketika itu. Lantas Khabbab bin Al-Arud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau siksalah Ummu Ammar seperti mana dia kenakan kepada aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentangan demi tentangan yang dikenakan oleh orang-orang Quraisy kepada Khabbab bin Al-Arud memuncak, sehingga mana satu ketika saudara kepada Ummu Ammar ini, ketika panas sangat di Mekah, tuan pergi haji, pergi umrah, faham bagaimana panas dia di Mekah, menakalkan pakaian Khabbab, lantas dipakaikan kepada Khabbab ini baju-baju besi, dipakaikan baju besi pada Khabbab, dijemur di tengah panas. Diheretnya Khabbab ketika itu, dibuka baju-baju tersebut, lantas dibakarkan kayu-kayu api, dibentangkan di padang pasir, kemudian mereka ini menarik Khabbab, diseretkan di atas kayu-kayu tersebut. Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bashar dalam kitabnya Aswar min Hayat as-Sahabah menggambarkan ketika mana selepas Khabbab ditarik di atas kayu-kayu bara-bara api tersebut, kulit-kulit Khabbab ini jatuh sekeping demi sekeping. Allahu Akbar.
disebabkan keredaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Khabbab, apa pandangan kamu terhadap Muhammad? Khabbab tersebut, Muhammad Abdullah wa Rasul. Muhammad ialah Rasul, hamba Allah dan Rasul. Dan dia tetap beriman kepada Allah. Kenapa? Redha dia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memelihara agama. Sebab dia tahu hakikat manusia, hakikat sebenar insan yang ada pada diri dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Khabbab diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Yasrib. Sebelum Khabbab berhijrah, tuan-tuan, berlaku kepada Ummu Khair ni doa yang saya sebut di awal tadi. Salasun da'awatin mustajabatin la syakki fihin da'watun mazlum. 3 doa orang yang ketika mana berdoa padanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watun mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Sebelum Khabbab pergi berhijrah, Khabbab sempat melihat bagaimana deritanya Ummu Ammar menderita sakit kepala. Maka saudara Ummu Ammar datang, carilah tabib ataupun doktor ataupun orang yang boleh menyembuhkan. Maka tabib ketika itu menyarankan penyakit pening kepala Ummu Ammar ini dapat diselesaikan dengan apa? Dengan diketukkan ke atas kepala dia dengan ketukan yang kuat. Bila sakit kepala merau-rau, diambil tukul besi, diketukkan kepala Ummu Ammar, merau lagi sakit. Tapi inilah doktor nasihat macam tu. Khabbab sempat tengok Ummu Ammar menderita sakit, dan sakit dia ubat dia apa? Dengan ketuk. Sakit Ummu Ammar ni, kepala pak ketuk, lagi sakit hilang sekejap. Macam kita tuan-tuan, orang yang dari tentera tahu, bila mana luka dan sebagainya, kita letak apa? Letak api kan, ataupun belerang nak hilangkan pendarahan dan sebagainya. Sakit lagi, pak diketuk dengan tukul yang besar kepada kepala Ummu Ammar. 3 kali ketukan, meninggal dunia. Sempat Khabbab bin Al-Arud melihat doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kadang-kadang kita melihat dan kita baca kisah-kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini, dan kita genung diri kita ni tak ada apa-apa. Yang kita nak bawa balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan hakikat tasawur kejadian manusia ini, wa ilal aina masir. Kepada mana kita nak bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Min aina jinna? Wa limaza jinna? Wa ilal aina masir? Kita nak bawa pulang apa? Bagaimana hebatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini menggambarkan keislaman mereka, keredaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni mengiktiraf para sahabat yang awal yang cukup hebat menerima penderitaan. Umar ni dia letak kursi duduk dengan Sayyidina, kursi-kursi duduk dengan dia lah. Dia kurang macam VIP lah. Sebelum ini Bilal, bila Bilal tak ada, Khabbab, dia kata kursi ini tidak layak diduduki melainkan Bilal ataupun kamu Khabbab. Kemudian Sayyidina Sayyidina Umar Al-Khattab minta Khabbab menceritakan pengalaman keseksaan ataupun pengalaman semasa di awal Islam. Khabbab tak nak cerita tuan-tuan. Khabbab ini di antara orang yang mengajar Al-Quran, di antara orang yang mula-mula mengajar Al-Quran, qari, yang dihantarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khabbab pun buka baju dia. Dia tunjukkan pada sahabat yang lain termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar tengok keadaan tubuh badan Khabbab, tulang dia nampak tulang keputih-putihan. Maka Nabi tanya, maka Sayyidina Umar Al-Khattab tanya Khabbab, mengapa kamu jadi begini? Diceritakan pengalaman di awal tadi, bagaimana bara api diletakkan di padang pasir, diheret Khabbab Al-Arud ini, sehingga mana selepas diheret Khabbab bin Al-Arud, sekeping demi sekeping daging Khabbab bin Al-Arud jatuh menyembah bumi.
menangis Umar Al-Khattab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengapa manusia sanggup berbuat demikian? Kenapa? Dia memahami hakikat sebenar tasawur manusia ini redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi insan yang beragama, dia akan melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Bagi orang yang tak ada pandangan terhadap agama, melakukan satu dengan kepentingan diri sendiri, mengharapkan pujian dan juga sandungan manusia. Ini kita tengok reflect di kita, tuan-tuan. Bila mana kita kena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan suatu kerjaan dengan ikhlas. Tapi apabila unsur kebendaan disebutkan di awal tadi, unsur kebendaan menguasai manusia hingga mana menjadi tuan kebendaan, menjadi tuan kepada insan ini, dia akan melakukan apa? Untuk diri sendiri, mengharapkan pujian dan sebagainya. Redha dengan ketentuan Allah, ingkar dengan ketentuan Allah, bersyukur dengan nikmat yang dimiliki, memanfaatkan segala nikmat kurniaan untuk kepentingan diri dan maksiat. Bagi orang yang ada agama, memelihara jiwa yang mantap dan berteguh di atas prinsip kebenaran. Bagi orang yang tidak beragama, terpengaruh dengan unsur yang merosakkan, dan seterusnya memiliki kesempurnaan akhlak, menghormati ibu bapa, rakan dan jiran. Bagi orang yang tidak ada agama dalam jiwa dia, berakhlak buruk, suka menimbulkan kekacauan. Dan yang terakhir adalah bagaimana orang yang ada agama tidak mencintai dunia, sedangkan orang yang beragama sifat dia dunia di dalam hati dia. Inilah yang disebutkan sebagai penutup dan tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menggambarkan 5 kegelapan dan 5 cahaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebut az-zulumatu khamsun. Gelapnya ada 5. Apa dia? Di antaranya wasirajulha khamsun. Untuk terangi kegelapan tersebut ni, kita hidup dekat dunia, mungkin kita akan tergelincir dengan kegelapan. Apa dia? Dan pelita dia ada 5. Hubbud dunya zulmatun wasirajulha taqwa. Cinta terhadap dunia merupakan kegelapan, dan takwa ini merupakan pelita terhadap kegelapan tersebut. Benar. Bagaimana orang cinta terhadap dunia mengikat diri dia daripada menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut berkurangan harta dia. Tak nak bayar zakat sebab apa? Takut kekurangan harta dia. Tidak mau menghadiri majlis ilmu, tidak mau berjuang dari Allah. Kenapa? Hubbud dunia, sayangkan, tinggalkan anak dan isteri dan sebagainya. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia mengaburi mata dia untuk berjuang di jalan Allah. Sayangkan pangkat, kedudukan dan sebagainya, ditinggalkan segalanya. Kenapa? Hubbud dunia, sayang, tinggalkan dunia. Sayyidina Abu Bakar sebut hubbud dunya zulmatun, menggelapkan kehidupan kita. Untuk terang balik kehidupan kita, wasirajulha taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zambun zulmatun, dosa ini gelap. Wasirajulha taubah, dosa ini menyebabkan hati kita gelap. Satu dosa kita lakukan, Allah akan titikkan titik hitam. Dan semakin banyak, maka gelaplah hati kita. Sebab itu Allah SWT sebut, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan berikan ketenangan dalam hati kamu. Bagaimana manusia tidak tenang? Bagaimana manusia tidak rasa kacau dan sebagainya? Kerana titik hitam telah menguasai dia. Zambun, gelap. Wasirajul taubah. Dan untuk menerangi dosa tersebut ialah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru zulmatun, kubur ni tempat yang gelap. Wasirajulha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur ni tempat yang gelap, tuan-tuan. Walaupun hidup dia kat dunia pengarah TND, pesan kat anak dia, bapak mati letak lampu LED, tak jadi, tuan-tuan. Sebab ini perkara sam'iat. Jadi salah satu tempat perkara untuk menerangi kubur kita nanti dengan keyakinan kita, akidah kita kena solid kepada Allah. Kalimah la ilaha illallah pegang bawa ke mati.
Jangan kita tergelincir di pintu syurga. Wal akhiratu zulmatun, jalan menuju akhirat merupakan jalan yang gelap. Wa sirajulha amalus salih. Untuk menerangi jalan menuju akhirat ialah dengan kita memperbanyakkan amal salih. Disebut di ayat tadi, al-baqiyatus salihatu khairun. Amal salih kamu yang kamu lakukan kepada Allah khair, lebih baik. Yang terakhir, wasiratu zulmatun, titian sirat ini merupakan titian yang gelap, di bawahnya lohong-lohong api neraka Allah. Wasirajuha yakin, tetapi keyakinan, pelita untuk kita bawa meniti titian sirat ini ialah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini kita dapat memahami tasawur penciptaan manusia. Tasawur penciptaan manusia ialah bagaimana manusia ini, hakikat penciptaan manusia ini terjadi daripada dua unsur, jasmani dan rohani. Dan unsur jasmani ini meliputi tiga perkara. Kita kena faham, manusia tidak boleh dikuasai oleh tiga benda ini, tapi kitalah yang perlu menguasai tiga benda ini. Untuk apa? Kita gunakan makan dan minum kita untuk kita ada tenaga beribadah kepada Allah. Gunakan keamanan, kediaman kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Gunakan harta kita, pakaian, perhiasan sebagainya sebagai wasilah dan alat untuk membawa kita kepada unsur yang kedua, iaitu unsur rohani. Mudah-mudahan hakikat tentang tasawur yang pertama ini, hakikat penciptaan manusia dan Islam ini memberi gambaran yang jelas bahawa apakah tugas dan peranan kita. Hakikat kita dijadikan yang kaum-kaum ini, dari mana kita datang, kenapa kita datang, dan wa ila aina masir, dan bagaimana kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk satu tasawur yang sebenar terhadap Islam ini sendiri. Yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk disadarkan kepada tren dan ini. Moga-moga kita mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.